Okey, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Alright, dan dalam video kali ini kita masih lagi berbincang berkaitan dengan modal. Okey, dan ramai yang tanya macam mana caranya untuk dapatkan modal untuk melabur saham lah. Okey, so first of all saya nak anda faham yang memang kita perlukan modal untuk melabur saham. Tak ada modal basically tak boleh nak beli saham. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan modal melabur saham ni? Dan saya nak kena beritahu anda juga, modal melabur saham ni takkan turun daripada langit. So kita perlu buat sesuatu untuk kumpulkan modal kita lah. Okey, kalau anda tak ada modal yang masih belum ada modal, jadi anda kena kumpul modal tersebut. Okey, so dalam video kali ini saya nak share dengan anda 3 cara macam mana kita nak kumpulkan modal untuk tujuan pelaburan saham. Okey, so yang pertama adalah kita buat teknik yang dinamakan sebagai pay yourself first. Ini saya selalu sebut dekat dalam Facebook live saya, dalam perkongsian saya di mana-mana. Saya akan suruh ataupun saya advise untuk buat pay yourself first. Pay yourself first bermaksud bila kita dapat gaji setiap bulan, okay, contoh gaji kita RM3,000, kita akan simpan 10% daripada gaji kita kepada satu akaun yang berasingan setiap bulan, okay, secara konsisten. Okay, so bila kita buat macam ni, maksudnya kita membayar kepada diri kita dan untuk tujuan pelaburan saham lah. Okay, jadi dalam teknik pay yourself first ni, apa yang anda perlu buat adalah anda kena buka satu akaun savings bank yang berbeza. Contoh kalau anda dah ada akaun Maybank, okey, anda boleh buka akaun savings satu lagi, CIMB contohnya, ataupun RHB Bank Islam dan sebagainya. Alright, dan setiap kali gaji tu masuk, anda akan terus buat online transfer 10% ke dalam akaun yang kedua anda tersebut, akaun savings kedua anda tersebut, dan biarkan dia terkumpul kat situ. Bila dah masuk tak boleh keluar. Okey, dan perbelanjaan anda belanjalah dekat dalam akaun yang pertama anda tadi itulah. Okey, so teknik pay yourself first ni adalah teknik yang sangat-sangat powerful dalam kita nak raise fund untuk tujuan pelaburan khususnya saham ni lah. Okey, dan teknik ni saya belajar daripada mentor saya, Azizi Ali. Okey, saya ada pergi dia punya program nama College Jutawan. Okey, dan dalam College Jutawan tu basically nak belajar jadi jutawan lah macam mana kan. Tetapi the lesson point yang saya belajar dekat dalam program tersebut adalah dia suruh buat teknik pay yourself first ni. Okey, maksudnya kita kena buat simpanan. Okey, simpanan lah yang akan memberikan kuasa kepada kita dalam dunia pelaburan ni. Okey, kalau anda jenis orang yang tak boleh nak buat simpanan, anda tak boleh menyimpan, tidak ada habit menyimpan, maka anda akan kehilangan peluang untuk melangkah masuk ke dunia pelaburan. Okey, tak kisahlah saham ke hartanah dan sebagainya lah. Okey, jadi especially orang yang bekerja makan gaji, orang yang ada tiap-tiap bulan ada pendapatan, ada gaji masuk kan. Kalau anda tak put aside 10% daripada gaji anda, maka duit gaji anda akan habis sajalah untuk keperluan pembayaran dan sebagainya, komitmen dan sebagainya lah, hutang dan sebagainya. Okey, so mulakan dengan habit menyimpan, buat teknik pay yourself first ni, dan anda akan nampak wang anda akan terkumpul dan anda akan dapat gunakan duit terkumpul tu untuk tujuan pelaburan saham lah. Okey, so katakan setiap bulan anda simpan RM300, so lepas 10 bulan anda akan ada RM3,000, dan RM3,000 tu sesuai untuk anda gunakan untuk pelaburan saham dekat Bursa Malaysia ni. Okey, alright, so buat pay yourself first, pastikan anda disiplin dalam menyimpan, dan insyaAllah anda boleh kumpul modal untuk terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okey, dan teknik pay yourself first ni, satu benda yang anda tak boleh ada adalah tak boleh ada alasan. Jangan cakap banyak alasan tak boleh dan sebagainya. Anda kena cuba untuk fitkan benda tu untuk dapatkan simpanan tersebut setiap bulan. Alright, dan kalau anda betul-betul serius nak, anda akan buat. Kalau anda fokus kepada alasan, dia takkan terjadi. Okey, so itu adalah teknik pertama yang anda kena buat. Okey, saya pun masih lagi buat teknik pay yourself first setiap bulan. Alright, dan kumpul buat simpanan lah untuk tujuan pelaburan dan sebagainya. Okey, so itu adalah habit kewangan yang sangat-sangat baik untuk kita buat. Itulah tips pertama saya untuk anda semua. Okey, alright, yang kedua adalah, apa yang anda boleh buat adalah anda jual barang dekat internet secara online. Okey, sekarang ni ada banyak peluang untuk kita menjual barang-barang dekat internet. Okey, kita ada mudah.my, kita ada banyak-banyak platform, Shopee dan sebagainya, Lazada, yang anda boleh menjual dekat platform-platform e-commerce macam itulah, ataupun anda boleh menjual dekat Facebook juga.
Okey, anda boleh buka page dan anda jual produk dan sebagainya lah. Okey. So bila anda jual ataupun kita buat online business macam ni, maka kita akan dapat keuntungan dan keuntungan tersebut kita boleh gunakan untuk tujuan pelaburan saham. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita jual servis. Mungkin anda tak ada produk yang anda boleh jual. Okey, mungkin anda tak tahu nak jual produk apa, tetapi anda ada kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya anda pandai bertukang, anda tahu tukar pipe, anda tahu cat rumah, anda tahulah nak tampal atap bocor ke apa ke. So apa kata anda advertise ataupun iklankan perkhidmatan anda untuk orang gunakan perkhidmatan anda dan mereka bayar atas servis yang anda buat. Ataupun contoh anda tahu menjahit, alright, anda boleh jahit langsir ke, boleh jahit baju ke, boleh alter baju ke, anda cuba advertise dekat internet, dan bila anda buat kerja tersebut, jual servis tersebut dan anda dibayar, dan jumlah duit yang anda bayar tu anda kumpul untuk tujuan pelaburan saham. Okey. Jadi bila anda buat macam ni, insya-Allah anda boleh juga kumpul modal anda sedikit sebanyak dan mulakan langkah anda dalam pelaburan saham dekat Bursa Malaysia ni. Okey. Alright, so saya harap anda belajar sesuatu daripada video ini dan fikirkan, brainstorm apakah lagi cara untuk anda dapatkan modal untuk melabur saham, right? Dan lagi banyak anda brainstorm, lagi banyak idea yang anda akan dapat, dan anda boleh sebenarnya cari jalan untuk dapatkan modal untuk melabur saham. Okay, so all the best untuk anda, dan pastikan anda buat persediaan untuk masuk ke pasaran saham dengan modal yang baiklah, dengan yang modal yang tak perlu besar pada permulaan, modal yang kecil dulu untuk bermula. Kemudian anda kena buat secara konsisten supaya over the time anda akan ada duit ataupun modal yang sentiasa bertambah yang anda boleh top up masuk dalam pasaran saham dekat Bursa Malaysia ni. Okay, alright, so itulah tips yang saya nak berikan, dan harap anda dapat amalkan dan dapat kumpul modal anda untuk melabur saham dekat Bursa Malaysia ni. Okay, alright, kita jumpa dalam video yang seterusnya.